Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 25 November 2024. Pusat Tabung Darah Negeri Sabah akan dibina di Bukit Padang, Kota Kinabalu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata projek yang termasuk dalam rancangan Malaysia ke-12 itu akan dibina di kawasan seluas 1.06 hektar. Tahun depan akan ditender kerana sekarang tengah pembuatan reka bentuk penyiapan akhir untuk memuktamadkan dia punya price, dan insya-Allah tahun hadapan kita akan take off projek ini, dan saya dipahamkan peruntukannya lebih kurang 86 juta yang akan dibina di Sabah, dan ini memberikan satu berita gembira terutama sekali kepada masalah-masalah seperti thalassemia yang kita dipahamkan tabung darah kita di Sabah ini semakin berkurang. Beliau juga memaklumkan pewujudan mesin PET CT scan untuk pengesanan penyakit kanser di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS di Likas Kota Kinabalu juga dalam proses tender dan dijangka bermula tahun depan. Datuk James yang juga Exco Kesihatan Negeri ditemui media dalam Majlis Konvensyen Panel Penasihat Klinik Kesihatan Peringkat Negeri Sabah ke-13. Dalam majlis ini, Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Asid Sana menerima anugerah khas sempena persaraan beliau. Turut disampaikan anugerah panel kesihatan terbaik dengan Klinik Kesihatan Kawasan Sandakan memenangi tempat pertama, diikuti Klinik Kesihatan Kinabatangan dan Kota Kinabalu di tempat kedua dan ketiga. Sementara tokoh panel kesihatan diberikan kepada Saminin Mandali dari panel klinik kesihatan Kundasang. 11 rumah yang musnah dalam kebakaran di Membakut akan dibina baharu di bawah inisiatif Rumah Ihsan Membakut (RIM) awal tahun depan. Pembinaan rumah tersebut membabitkan Kampung Jambatan Baru, Bin Suluk, Madang dan Kampung Baitam. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif memberitahu bina baharu setiap rumah melibatkan kos RM30,000 dengan menggunakan peruntukan Dewan Undangan Negeri Dun Membakut. Dan kita telah melaksanakan RIM ini sudah lebih kurang 4 tahun. Ada beberapa buah rumah yang terbakar sudah kita bina, misalnya di Pimping ada tiga buah, ada beberapa tempat lagi bukan saja yang terbakar, ada yang daif, kita akan bantu. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ditemui media selepas merasmikan program Outreach Perpaduan Sosial Sabah Maju Jaya SMJ di Dewan Kesenian Islam. Program anjuran Kementerian Belia dan Sukan Negeri dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan ini bagi memudahkan masyarakat mendapatkan maklumat terkini mengenai bantuan-bantuan yang disediakan kerajaan. Sempena program ini, Datuk Muhammad Arifin turut merasmikan Rumah Musafir Daerah Membakut. Ahli Skim Rondaan Sukarela SRS merupakan mata dan telinga pihak berkuasa membendung kegiatan jenayah di kawasan masing-masing. Sehubungan itu, ahli SRS diingatkan tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan demi keamanan dan kesejahteraan penduduk setempat. Program SRS ini adalah amat penting untuk di seluruh kawasan yang ada di kawasan daerah Kenyau ini, khasnya dan di seluruh negeri Sabah adalah kerana untuk membantu anggota-anggota keselamatan seperti PDRM, rela dan cepat. Jadi program SRS di bawah KRT ini adalah amat perlu untuk dijalankan di peringkat kampung. Datuk Robert juga berharap Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah terus melaksana pelbagai program melibatkan komuniti bagi mengeratkan perpaduan sedia ada. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan majlis penutupan program kem pemantapan SRS peringkat zon pedalaman anjuran JPNIN Sabah dengan kerjasama kawasan rukun tetangga zon pedalaman atas. 80 ahli SRS Zon Pedalaman Atas iaitu Tenom, Tambunan, Keningau dan Nabawan menjayakan kem berkenaan yang diadakan selama 3 hari. Parti Keadilan Rakyat Keadilan Sabah akan membuat laporan polis berhubung tuduhan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Keadilan Sabah Razif Rakimin berkata langkah itu bagi membolehkan siasatan secara telus dilakukan pihak berkuasa.
Saya yakin Perdana Menteri tidak akan melakukan campur tangan itu. Oleh itu lebih baik kita memberi ruang kepada SPRM. Bagi saya kita beri ruang seluas-luasnya kepada SPRM. Mereka menggunakan kuasa mereka untuk menjalankan siasatan. Dalam perkembangan lain, Razib memuji tindakan tegas pihak berkuasa dalam menangani operasi premis haram di negeri ini. Ini termasuklah memotong bekalan elektrik di 17 premis yang menjalankan kegiatan perjudian haram di Penampang baru-baru ini. Ikatan kasih sayang yang utuh dalam sesebuah institusi kekeluargaan menjadi kunci masyarakat harmoni. Ia sekaligus menjadi tunjang kepada keluarga bahagia dan sejahtera. Menurut Yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak, kadar perceraian di negara ini mencatatkan peningkatan 43.1% tahun 2022, iaitu 62,890 kes berbanding 43,936 kes tahun 2021. Ia menunjukkan kepentingan perhatian khusus untuk institusi kekeluargaan untuk menikmati kebebasan kewangan dan tekanan yang memberi kesan kepada keharmonian keluarga. Beliau berucap dalam majlis sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 2024 dan Jerayawara Santuni Madani PK at LPPKN kawasan Parlimen Putatan. Dalam perkembangan berkaitan, katanya isu kesihatan mental remaja perlu diberi perhatian serius. Ini berikutan 1 daripada 5 pelajar di negara ini mengalami isu kesihatan mental. Beliau berharap jerayawara ini mampu menjadi landasan penting dalam memberi maklumat mengenai langkah pencegahan dan mengurus tekanan dalam kehidupan seharian, khususnya melibatkan generasi muda. Orang ramai boleh mendapatkan perkhidmatan saringan kanser secara percuma menerusi program Jelajah Sakan Saringan Kanser peringkat daerah Kota Kinabalu. Program anjuran Kementerian Kesihatan bersama WK berlangsung sehingga hari ini di Pusat Beli Belah Imago, Kota Kinabalu. Antara perkhidmatan disediakan ialah saringan kanser cervix, saringan kanser mulut, pemeriksaan kesihatan serta kaunter vaksin HPV. Bagi saya dia sangat membantulah untuk kita yang busy kerja kan, sebab di sini dia dekat dengan office dan kita tidak perlu berbaris atau buat appointment, terus walk in saja dan boleh buat semua saringan yang ada lah. Saringan pilihan saringan dia pun banyak. Memang itu jugalah penyebab kenapa orang mungkin kurang mau buat screening di hospital. Mungkin pertama sebab budget orang dan juga pasal kesesakan itulah. Kalau di sini dia memang kurang sesak berbanding di sana. Saya rasa jika dapat macam buat lebih regular dan jika boleh macam bagi tahu semua orang ada ini fasiliti supaya lebih banyak orang boleh datang untuk buat testing lah. Disebabkan banyak staf di sini, kalau contohnya kamu pergi hospital kerajaan atau hospital swasta, kalau contohnya hospital swasta kamu akan dikenakan bayaran yang lebih mahal, tapi kalau kamu pergi sini, pertama dia percuma, yang kedua dia laju. Lebih 700 peserta menyertai larian ulang tahun ke-30 dan Convocation ke-26 Universiti Malaysia Sabah UMS. Larian sejauh 7 km itu diadakan sempena Majlis Convocation UMS tahun 2024 kali ke-26. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud dalam ucapannya menyifatkan program ini sebagai simbolik kepada perjalanan panjang UMS sebagai sebuah institusi yang menjadi kebanggaan negeri dan negara. Dalam masa sama, penganjuran program seumpama memperkukuh peranan institusi pendidikan tinggi sebagai pemangkin perpaduan dan pembangunan negara. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor UMS Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Syahril Yusof berkata, program ini bukan sekadar aktiviti rekreasi tetapi platform berimpak tinggi untuk menyemai nilai-nilai murni dan memperkukuh hubungan institusi dengan masyarakat. Event pagi ni ada dua dalam satu, 2 in 1. Dia larian konvo dan juga penutupan sambutan 30 tahun UMS. 24 hari bulan November merupakan tarikh lahir UMS 30 tahun yang lepas. Jadi ini merupakan satu sambutan bukan saja dengan pelajar atau kaki tangan tapi melibatkan masyarakat luar juga. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.